warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saira Afina binti Rahimi dari kelas DP1B. Pada era moden ini, pelbagai cara pembuatan makanan yang muncul dan pelbagai makanan yang dipasarkan sekarang. Memang terlalu banyak makanan yang diperkenalkan dan dipasarkan di Malaysia. Tapi adakah kita yakin makanan itu adalah halal dan tidak mengandungi unsur-unsur yang haram seperti unsur-unsur DNA babi ataupun yang selainnya? Beberapa istilah yang digunakan dalam produk makanan atau produk apa-apa saja produk yang melabelkan babi itu sebagai salah satu bahan-bahan di dalam produk tersebut ialah, yang pertama ialah pig. Secara umumnya untuk seekor babi saja. Yang kedua ialah pork. Pork ialah istilah digunakan dalam masakan. Yang ketiga ialah swine, iaitu istilah digunakan untuk sekumpulan babi. Seterusnya ialah hog, iaitu babi dewasa. Yang seterusnya boar atau nama lainnya ialah babi hutan atau liar. Yang keenam ialah lard, iaitu lemak babi yang digunakan untuk membuat minyak masak dan sabun. Hati-hati ya, sekarang sabun pun ada DNA babi. Yang ketujuh ialah bacon atau daging yang disalai. Bacon ini ada juga yang seperti daging haiwan lain, tetapi kebanyakannya bacon ini dibuat daripada daging yang disalai. Secara umumnya yang utamanya ialah daging babi. Yang ke-8 ialah ham, daging pada bahagian peha babi. 9 adalah soy, iaitu istilah bagi babi betina. Yang ke-10 ialah sow milk, iaitu susu babi betina. Terakhir ialah istilah yang paling terkenal dan mungkin secara umumnya kita sebagai pelajar hal haram, kita dah tahu apa DNA ini, apa istilah ini, iaitu istilah porsin. Istilah porsin ialah istilah ke-11. Istilah ke-11 ialah porsin, iaitu istilah yang digunakan untuk sesuatu yang berkaitan atau berasal dari babi, iaitu DNA babi lah. Porsin lebih digunakan dalam ubat-ubatan untuk menyatakan sumber asal dari DNA babi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sabrina binti Muhammad Ashraf dari DP1B. Jadi saya akan menerangkan tentang latar belakang isu yang pernah menjadi buah mulut rakyat Malaysia tentang isu kehalalan coklat Cadbury. Jadi saya akan menerangkan tentang kronologi kes tersebut. Pada 23 Mei 2014, pengguna laman media sosial telah menyebarkan satu laporan makmal yang menyatakan bahawa dua coklat Cadbury, iaitu perisa kacang hazel dan perisa badam, yang mengandungi DNA porsin ataupun DNA babi. Jadi laporan makmal itu tidak dikeluarkan secara rasmi oleh pihak JAKIM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi saya sertakan dekat bawah ini laporan ujian makmal yang viral pada ketika itu. Kemudian pada 24 Mei 2014, bagi tujuan penyiasatan, pihak Cadbury Malaysia telah mengeluarkan arahan agar dua produk yang terjejas itu ditarik semula oleh semua pasaraya dalam masa sehari, dan pihak JAKIM pula menarik balik sijil halal untuk dua produk yang terjejas itu untuk membuat siasatan. Pada 26 Mei 2014, JAKIM telah menghantar sampel produk dan bahan-bahan mentah dari barisan pemprosesan ke Makmal Jabatan Kimia untuk diuji. Dalam masa 7 hari, laporan itu dikeluarkan secara rasmi, dan dalam laporan itu menyatakan bahawa dua produk itu tiada DNA babi. Dan pada 3 Jun 2014, JAKIM telah membuat pengumuman secara rasmi menyatakan bahawa dua produk yang dipersoalkan itu tiada DNA babi.
dan mereka juga menghantar laporan yang menyeluruh kepada Majlis Mesyuarat Panel Pengesahan Halal Malaysia. 6 Jun 2014, JAKIM telah mengembalikan semula sijil halal kepada Cadbury Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Na'man Muhammad. Saya dari kelas 1 BDP ingin menerangkan tentang pendapat ulama atau hukum tentang coklat Cadbury. Okey, hukum pandangan Cadbury yang disahkan halal sebelum ini didakwa mengenai asid deoksiribonukleik iaitu DNA babi adalah hukum pada asalnya itu halal dimakan. Ini merupakan pandangan fatwa Majlis Kebangsaan. Akan tetapi disebabkan berlakunya kes di mana ramai yang tertanya adakah Cadbury ini benar-benar halal ataupun tidak. Ini merupakan pandangan pengerusi fatwa pandangan pengerusi jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan iaitu Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Abdul Syukur Hussein, di mana keadaan ini termasuk dalam kategori umul al-balwa yang membawa maksud keadaan musibah atau kesukaran yang berleluasa dan sukar untuk dielakkan. Okey, ini kerana dalam kes produk yang telah pun disiap diproses dan telah pun dipasarkan kepada pengguna atau pelanggan yang asalnya telah pun dihasilkan melalui pemprosesan serta menggunakan bahan-bahan yang suci dan halal. Dan ini kerana dalam kes produk siap diproses dan telah dipasarkan kepada pengguna atau pelanggan yang asalnya telah dihasilkan melalui pemprosesan serta menggunakan bahan-bahan yang suci dan halal, dan juga telah disahkan halal tetapi didapati pula telah berlaku kontaminasi DNA babi pada sebahagian produk, iaitu pada komplot tertentu sahaja. Maka dalam keadaan ini muzakarah memutuskan bahawa ianya dikategori sebagai umum al-balwa. Hukum produk tersebut adalah merujuk kepada hukum asal, iaitu halal dimakan kerana pencemaran kontaminasi yang berlaku adalah di luar kawalan dan sukar dielakkan. Ini juga merupakan salah satu kenyataan oleh Dr. Abdul Syukur. Okey, seterusnya terdapat dua contoh Cadbury yang dikesan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu coklat susu dengan kacang hazel dan coklat susu dengan buah badam, iaitu di mana dua coklat ini mengandungi DNA babi atau porcine. Okey, seterusnya Dr. Abdul Syukur berkata hasil kajian juga mendapati DNA babi boleh menyerap masuk ke dalam produk makanan sama ada ia disengajakan atau tidak, dan kontaminasi DNA babi yang berlaku boleh diukur dan diketahui jika berlakunya melalui sentuhan secara fizikal oleh pekerja tersebut. Kontaminasi juga mungkin berlaku secara edaran udara apabila daging babi dan bahan lain disimpan di dalam tempat yang sama, dan kedua-duanya dalam keadaan yang tidak bertutup walaupun tiada persentuhan antara fizikal yang berlaku. Tetapi sepatutnya kontaminasi DNA ini tidak sepatutnya berlaku sekiranya daging babi dan bahan halal yang lain disimpan dalam bekas yang tertutup dan kemas, dan sepatutnya tiada persentuhan secara fizikal berlaku. Isu ini telah membuatkan seluruh rakyat Malaysia mula membimbangi dan mengkhawatiri tentang status kehalalan produk ini. Terdapat beberapa percagahan pendapat antara ulama mengenai status kehalalannya. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau menyatakan bahawa penggunaan gelatin haiwan ataupun babi dalam produk makanan merupakan sesuatu yang halal. Ini kerana bahan tersebut telah melalui kaedah istihalah, di mana kaedah ini telah membuatkan sesuatu bahan itu telah berubah kepada bahan yang baharu. Dan disebabkan itu, hukumnya juga telah berubah kepada hukum yang baharu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Akila Idina binti Adam daripada DP 1B. Kesimpulan yang saya dapat daripada tajuk ini ialah kita perlulah memastikan sesuatu makanan itu adalah halal ataupun haram terlebih dahulu. Jika makanan tersebut adalah haram, maka kita perlu mengelakkan diri daripada memakan makanan tersebut supaya tidak menjadi salah satu daripada darah daging kita sepanjang kita hidup. Selain itu, makanan adalah merupakan suatu keperluan fisiologi yang mesti dipenuhi untuk kehidupan. Pengambilan makanan yang tidak seimbang atau tabiat pemakanan yang tidak sihat boleh menyebabkan seseorang itu berhadapan dengan risiko berbagai jenis penyakit. Oleh yang demikian, seseorang itu perlu teliti dalam hal-hal berkaitan dengan makanan dan pemakanan agar makanan yang diambil tidak mendatangkan kemudaratan pada diri sama ada dari sudut fizikal, mental untuk pada masa akan datang. Konsep halal dan haram mengenai makanan dan minuman merupakan suatu fenomena yang telah lama wujud bermula dari Nabi Adam alaihissalam sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, kita haruslah mengikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah supaya hidup kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.